Ex-Menpora Malaysia Syed Saddiq yang pernah viral ini terbukti melakukan tindakan korupsi, yakni penyelewengan dana sebesar 1 juta ringgit untuk sayap Partai Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi betapa popularnya Syed Saddiq. Syed Saddiq ni sangat-sangat popular dekat Indonesia. Wow, kecoh dibicarakan sehingga Syed Saddiq ni, apa yang berlaku kepada kehidupan Syed Saddiq ni dibicarakan oleh orang-orang Indonesia. Sebab Syed Saddiq salah satu, dia buat rekod menjadi menteri yang termuda di dalam kerajaan. Oh, dulu kita dengar Khairi Jamaluddin. Sekarang ni Syed Saddiq yang paling muda di dalam Malaysia. Dan apabila dia buat sesuatu saja, semua satu dunia berbicara soal Syed Saddiq. Itulah, jangan terlalu ego, jangan terlalu bongkak, sombong. Kononnya dialah yang terpaling membela rakyat. Last, Allah jentik dan Allah buka aib dia sikit je. Yang penting ada transaksi yang sebenar-benarnya masuk ke dalam akaun ASB. Jadi aku nak bawa dengan hampa dulu, last sekali kita akan ulas betapa popularnya Syed Saddiq ni dengan kelebihan dia, dengan suara lantang dia, bersuara untuk rakyat. Memang gila. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh orang Indonesia. Jom sama-sama. Masih ingat mas-mas yang satu ini? Dia pernah bikin heboh karena diangkat menjadi menteri di usia yang masih 26 tahun. 26. Tapi sekarang dia kembali muncul karena tersangkut kasus korupsi. Ex-Menpora Malaysia Syed Saddiq yang pernah viral ini terbukti melakukan tindakan korupsi, yakni penyelewengan dana sebesar 1 juta ringgit untuk sayap Partai Muda. Akibatnya, Syed Saddiq harus menerima hukuman 7 tahun penjara, denda 10 juta ringgit, serta 2 kali pukulan cambuk. Mendapatkan vonis tersebut, Syed Saddiq mengaku menghormati keputusan hakim. Namun ia mastiin bakalan naik banding ke Pengadilan Tinggi Malaysia atas vonis yang diterimanya itu. Sementara itu, nun jauh di sana, ada sosok dengan jabatan yang sama, yang namanya disebut-sebut menerima duit 27 miliar dari proyek menara. Apakah ia nantinya Indonesia bakalan keseret juga? Okey kan. Jangan terlalu lah kena kat diri sendiri ya. Sekarang dah dijatuhi hukuman bersalah tau. Syed Saddiq dah dijatuhi hukuman bersalah 7 tahun penjara dan kena bayar denda 10 juta. Why 10 juta? Padahal dia curi sejuta. Biasanya anda kata berapa jumlah yang kita curi, kita kena bayar 10 kali ganda. Anda kata boleh dapat 5 kali ganda tu, itu kira budi bicara mahkamah lah. Jadi Syed Saddiq dia ni kena bayar denda 10 kali ganda, jadi 10 juta ringgit. Setelah viral video ni dekat dalam Malaysia, tapi tak viral sangat lah. Orang Malaysia, orang kita terutama daripada site Pakatan Harapan yang dapatkan video tu dan post di akaun TikTok masing-masing. Dan start viral, tapi dia taklah view banyak sangat. Tapi kalau dekat channel Indonesia tu memang ratusan ribu view yang orang tengok konten soal Syed Saddiq ni. Aku kadang-kadang Syed Saddiq ni aku tak faham lah. Sebab dia dah pernah berjanji di dalam sidang parlimen, kalau dia didapati bersalah, dia akan letak jawatan. Sampai sekarang dia tak letak jawatan ahli parlimen. Dulu bukan saya akan letak jawatan menteri dan ahli parlimen waktu di dalam sidang parlimen yang ke-14. Sekarang senyap membisu, segalanya apa yang kerajaan buat, segalanya dia akan petikai. Dia petikai segala-galanya. Daripada segi pencen, daripada segi itu, daripada segi ini, pelbagai jenis apa yang dia boleh tunggang, apa yang dia boleh jadi isu, semua dia petikai. Sedangkan aku ada tengok di dalam Iswadi Moni dan juga semalam diulas oleh Cakap Hub. Cakap Hub ni dia macam dia ada cerita, dia ada buat kira-kira berapa income kita dan tempoh berapa puluh tahun kali dengan dividen kita ambil. Dia ambil yang paling kurang dividen 4%, 5% dan dia ambil yang paling tinggi 6 ke 7% dividen. So apabila dekat-dekat pencen dia dah ada hampir 1 juta ringgit. Apabila makan persen apa semua, dia boleh dapat gaji daripada dividen KWSP saja setiap bulan. Walaupun dia dah pencen ke apa ke, dia boleh dapat gaji bulan-bulan.
melalui dia punya dividen sahaja. Kalau hampa follow akaun Syed Saddiq dekat dia punya TikTok lah, paling viral pun kan. Apa baru ni? Pasal apa? Pasal berah pun dia pun terpaling kalut. Pasal pencen lagi. Dialah yang terpaling kalut. Oh, duk keluarkan kenyataan, hapuskan dulu ahli parlimen, hapuskan dulu menteri, hapuskan itu, hapuskan ini dulu. Barulah kepada rakyat. Dan apabila orang buat kira-kira, sepanjang rakyat tu bekerja sampai 30 tahun, 40 tahun di syarikat swasta ke apa kan, and buat kira-kira, dia pencen dia boleh dapat hampir 1 juta ringgit kan. 1 juta ringgit, so anda kata dia nak ambil duit tu separuh dan 500,000 dia tinggal ke dalam akaun KWSP dan dia hanya ambil 500,000 untuk dia nak beli rumah ke, belanja apa selepas-selepas pencen. So dengan 500,000 yang duk ada di dalam akaun tu, itu pun dia boleh dapat dividen puluhan ribu. Bila puluhan ribu kan, dia boleh ambil gaji bulan-bulan lagi. Itu baru 500,000. Cuba bayangkan kalau 1 juta ringgit kan. Tapi aku rasa aku nak bawa yang Iswadi Moni dan juga cakap hak berkongsi dengan kita soal-soal pencen. Tapi tak apa, aku akan buat untuk video lain, aku akan berkongsi dengan hampa. Tapi kita nak bicarakan soal Syed Saddiq ni. Kan, Syed Saddiq ni ya, segalanya kalau Ustaz Zahid Hamidi dapat DNAA, apa yang kerajaan buat segalanya. Sehingga dia kata, alah Anwar Ibrahim, hang tak payah sembang lah pasal hapus rasuah. Dan hang bersama dengan para rasuah. Waktu mula-mula pembentukan kerajaan, sebelum menteri-menteri dilantik, hang bukan main lagi. Demi kestabilan. Waktu kempen pilihan raya, sebelum kempen PRN saja, dia dah start lain. Apabila yang macam rundingan demi rundingan kursi, tahu-tahu dia bertanding solo. Dia hanya pergi solo saja. Dia tak bersama dengan kerajaan perpaduan. Sebab dia tahu, kalau dia bersama dengan kerajaan perpaduan, dia tak dapat kursi banyak. Anda kata dia, macam parti muda macam bertanding solo, dia boleh dapat kursi banyak. Jadi bermula itulah dia duk cerita pasal tata kelola lah, apalah apa semua. Tapi diri hang sendiri, sekarang dah bulan Februari, hang tu Syed Saddiq dah dijatuhi hukuman bersalah tau. Bersalah wahai Syed Saddiq. Sebab tu ada satu gambar hang duk pegang kepala sambil hang duk pegang mic. Dan wajah hang dalam keadaan pening. Jadi gambar tu digunakan di semua media-media sosial. Dengan kepala botak hang, aku sertakan di sini. Itulah Syed Saddiq. Dia punya sembang nak hapus rasuah, nak hapus sakau, nak hapus korupsi. Tapi diri dia sendiri melakukan korupsi. Bayangkan, kes yang di dalam video tadi, waktu dia jadi ketua armada di dalam Parti Bersatu. Kita pun tahu, Parti Bersatu ni main mana duit banyak sangat apa semua waktu. Baru 2018 dan 2019 dan 2020. Kan, Parti Bersatu ada di dalam kerajaan sebelum tumbangnya Pakatan Harapan. Dia boleh ambil duit di dalam parti armada, dia ambil 1 juta ringgit dan dia buat belanja. Dia buat belanja sikit, dia ambil 50,000, dia pibuh ke dalam akaun ASB dia, amanah saham. Lepas tu dia ambil lagi 50,000, dia pergi tambah lagi ke dalam amanah saham. Sebab tu pendakwaan terhadap kerja Syed Saddiq, pecah amanah. Pecah amanah ni macam tanggungjawab kita pegang satu-satu jawatan, satu-satu amanah supaya kita bertanggungjawab. Tapi kita tak bertanggungjawab, kita ambil duit tu, kita guna sesuka hati kita. And kita jolly, kita enjoy. Dan dekat dalam video tadi, dia ada, sahabat tu pun ada cakap, dia guna duit 1 juta tu untuk nak tubuh parti muda. Adakah penumbuhan parti muda tu melalui wang yang dia curi? Dan baru-baru ni pula isteri Tun Daim kalau tak silap aku dah keluarkan kenyataan, dia hanya ahli parti muda. So waktu Tun Daim dibicarakan dan isteri Tun Daim dibicarakan, siapa yang ikut di belakang isteri Tun Daim? Ada gambar Tun Daim. Belakang kepada isteri Tun Daim tu ada seorang manusia kan, wakil rakyat di Johor. Dulu dia bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan.
iaitu Amira Aisyah. Adun, ahli Dewan Undangan Negeri dekat kawasan Johor lah, Titi Wangsa. Aku pun lupa lah, tak apalah, biar. Amira Aisyah tu adalah daripada Parti Muda. Dia menang pilihan raya PRK, pilihan raya kecil Johor dengan menggunakan tiket Pakatan Harapan. Di situ adalah kerusi Parti Keadilan Rakyat. Lepas tu, PKR serahkan kepada Parti Amanah dan Parti Amanah dengan senang-senangnya pergi serah kepada Amira Aisyah, kepada Parti Muda. Itu memang tiket yang dah boleh menang. Tahu-tahu dia menang, Presiden Parti dia khianat kerajaan perpaduan, khianat Pakatan Harapan. Samalah dengan kerusi Parlimen Muang. Syed Saddiq menang, dia menang tak besar pun. Dia menang majoriti hanya 1,000, 2,000 ataupun beratus je. Tetapi dia menang di atas tiket Pakatan Harapan walaupun dia menggunakan logo Muda, tapi di atas tiket Pakatan Harapan. Pakatan Harapan punya ahli yang pi undi dia. Kalau betul-betul dia pi bertanding dengan menggunakan Parti Muda saja, tapi tidak menggunakan jentera daripada Pakatan Harapan, tak akan menang, babe. Orang Cina, Chonghua, semua pi bagi sokongan kepada dia tau. Jadi Syed Saddiq, kalau nak lawan rasuah, nak lawan korupsi, nak lawan segalanya, kita tunjuk daripada diri kita ni dulu. Kita tunjuk kejayaan diri kita, disiplin diri kita supaya kita tak mencuri, kita tak merasuah, kita tak pecah amanah, kita tak salah guna kuasa, kita tak buat pengubahan wang haram. Syed Saddiq ni pertuduhan kepada dia ada pengubahan wang haram. Macam mana tu pengubahan wang haram? Dia ambil duit yang dia mencuri, dia pergi letak di satu-satu tempat, ataupun dia pergi melabur, ataupun dia pergi beli sesuatu yang akan menguntungkan dia. Dia akan dapat imbuhan balik, dia akan dapat keuntungan balik dengan duit yang curi. So apabila duit RM100,000 dia pergi letak ke dalam amanah saham Bumi Putra, so setiap tahun akan dapat dividen. Bila dapat dividen tu, dia keuntungan kepada Syed Saddiq. So itulah pengubahan wang haram. Tak ada langsung kita duk dengar Syed Saddiq lawan perasuah, hab-sab-sab, jerung-jerung ni. Mahathir, tahu mana anak-anak dia kaya-kaya apa, bilion, babe. Bilion. Dapat tapau habis projek Petronas, tahu mana. Ni, Tun Daim, tahu mana. 2 kali menjadi Menteri Kewangan. Kan? Kenapa bank yang diwujudkan oleh Tun Daim, bank tu tidak didaftar di dalam Malaysia. Sepatutnya anda kata kita betul-betul kita duit banyak, kita boleh cipta satu bank, tapi of course lah kita akan buat masuk ke dalam negara kita untuk buktikan kepada rakyat ni kita ada, orang Melayu kita ni ada sebiji bank. Faham tak? Kan? Baru hebatnya orang Melayu kita ada bank sendiri. Kan? Last, kenapa hanya kat Indonesia, dekat Eropah, dekat Afrika? Kenapa tak masuk Malaysia? Nampak sangat ada takut. Yang aku ada berkongsi soal dengan cakap hak pun. Dia curi duit, dia pergi letak ke dalam sistem bank. Dia curi duit daripada Malaysia, dia tibuh ke dalam akaun bank ataupun bank yang dicipta oleh dia. Faham tak? Sebab dia Menteri Kewangan, babe. Menteri Kewangan Mahathir, kroni orang kepercayaan Mahathir, babe. Dia sendiri, fikir sendiri. Kenapa selepas Anwar Ibrahim dipecat 1998, Anwar Ibrahim dedahkan orang pertama yang dia akan siasat adalah Tun Daim. Lepas tu 2020 selepas dia keluar penjara, okey lagi, selepas Pakatan Harapan tumbang, orang pertama yang dia akan siasat adalah Tun Daim. Kenapa Anwar Ibrahim ni bertegas sangat dengan Tun Daim ni? Why? Anwar Ibrahim pun bekas Menteri Kewangan. Dia tahu lah Syed Saddiq apa yang dia tahu. Pernahkah dia pegang macam portfolio Menteri Kewangan? Pernahkah dia tengok data-data kan Kementerian Kewangan? Tak pernah. Hanya di dalam sidang parlimen lah. Itu, ini, beliau itu, beliau ini. Waktu hang jadi menteri belia dan sukan, hang buat apa Syed Saddiq?
Kenapa sekarang baru hang nak menjerit? Kenapa sekarang? Kenapa waktu hang ada jawatan, hang tak menjerit pun? Hang tak melalak pun macam sekarang? Tak payah sembang lagi. Bersihkan dulu diri hang. Buktikan di mahkamah hang tak mencuri. Buktikan RM100,000 yang hang buat masuk ke dalam akaun bank hang tu, itu bukan duit curi. Buktikan yang hang kata peti besi di rumah hang kena apa? Kena rompak. Rumah hang dirompak oleh seseorang. Tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.